Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang satu lagi tajuk yang begitu penting dalam tata bahasa bahasa Melayu, iaitu kata kerja aktif, kata kerja pasif, kata kerja transitif dan kata kerja tidak transitif. Baiklah, apa itu kata kerja aktif? Kata kerja aktif bermaksud kata yang mengutamakan subjek sebagai unsur yang diterangkan. Ianya mengandungi kata kerja awalan men seperti me, men, mem, meng, menge. Baiklah, contoh yang pertama iaitu saya mencuci kasut itu. Mencuci itu ialah kata kerja yang diberi imbuhan men yang menunjukkan ayat ini ialah ayat kata kerja aktif. Contoh yang kedua iaitu emak memasak nasi. Kata kerja memasak yang diberi imbuhan me menunjukkan bahawa ini ialah ayat aktif. Seterusnya, kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah ayat yang mengutamakan objek sebagai unsur yang diterangkan. Ianya tidak berawalan dengan men dan didahului dengan kata ganti diri pertama dan kedua. Contohnya, yang pertama, bola itu saya tendang. Saya ialah dalam kategori kata ganti diri yang pertama. Contoh yang kedua, borang itu perlu anda isi. Anda ialah kategori kata ganti diri nama yang kedua. Berawalan di dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti nama yang ketiga. Contohnya, mural itu dicat oleh mereka. Mereka ini ialah kata ganti diri nama yang ketiga. Berbeza dengan contoh yang cikgu berikan sebentar tadi, iaitu contoh kata ganti diri yang pertama dan yang kedua. Tetapi contoh ini berbeza, iaitu ini adalah kata ganti diri yang ketiga. Jika kita jumpa kata ganti nama yang ketiga, pastinya ia akan diawali dengan di, oleh. Di, oleh perlulah diletakkan sebelum kata ganti diri nama yang ketiga. Seterusnya, kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif bermaksud kata kerja yang diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Contohnya yang cikgu boleh kongsikan dengan pelajar-pelajar iaitu Ali menendang bola. Menendang ialah kata kerja aktif yang perlu diikuti oleh objek. Jika menendang saja, ianya tidak membawa maksud yang lengkap. Makanya, selepas menendang, kita perlu sambutnya. Kita perlu letakkan objek selepas kata kerja menendang, iaitu bola. Maka lengkaplah ayat iaitu Ali menendang bola. Contoh yang kedua, kakak makan nasi. Jika kita meletakkan kakak makan saja, pastinya kita akan terfikir, apakah yang kakak makan? Makanan yang jenis apa? Contohnya, nasi, ayam atau sebagainya. Kita mesti akan terfikir, apa yang kakak makan? Makanya, kata kerja makan perlu diikuti, perlu disambut dengan objek. Barulah lengkap ayat kata kerja transitif. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, kata kerja aktif tak transitif. Maknanya, kata kerja yang tidak memerlukan penyambut kerana sudah sempurna maknanya dengan tidak memerlukan objek dan boleh berdiri sendiri di dalam ayat. Contohnya, semua pelajar telah pulang. Ayat ini menerangkan tentang pelajar telah pulang.
ia telah memberi satu maksud yang kita faham bahawa pelajar-pelajar di sekolah itu telah pulang ke rumah. Walaupun di dalam ayat ini tidak ditulis pulang ke rumah, tetapi ia telah memberi makna ataupun kita faham bahawa pelajar-pelajar pulang ke rumah. Ataupun dia pulang daripada sekolah atau pergi ke mana-mana. Jelas perkataan pulang telah memberi makna dan dia boleh berdiri sendiri tanpa pelengkap ayat itu. Contoh yang kedua, adik saya masih tidur. Adik saya masih tidur ini juga memberi satu makna dan juga kefahaman kepada kita bahawa adik masih tidur. Selepas perkataan kata kerja tidur, ianya tidak perlu diikuti dengan apa-apa lagi penyambut. Kerana ia telah jelas memberitahu bahawa adik masih tidur. Tidur di mana? Di rumah, di ruang tamu ataupun di rumah rakan. Ia masih memberi makna yang lengkap bagi ayat ini, iaitu adik saya masih tidur. Dia tidak memerlukan sebarang penyambut ataupun objek sesudah kata kerja tidur. Baiklah, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif ini cikgu rangkumkan di dalam satu rajah, ya. Satu rajah yang boleh pelajar lihat. Okey, pecahan pertama iaitu kata kerja transitif diikuti oleh objek sebagai predikat ayat. Dan dia terbahagi kepada dua, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Kategori yang kedua, kata kerja tak transitif dapat berdiri sendiri. Dan dia terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja tak transitif berpelengkap diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat, manakala kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dia boleh berdiri sendiri tanpa pelengkap, seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Baiklah, kita lihat soalan latihan, ya. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, baiklah, contoh yang pertama, Farah menulis saja itu. Baiklah, kita lihat apakah jawapannya selepas kita tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Farah menulis saja itu. Ini ialah ayat aktif. Apakah yang boleh pelajar-pelajar anggarkan? Apakah jawapan sebenar bagi ayat pasif sebentar tadi? Ya, Farah menulis saja itu ialah ayat aktif. Dan apabila kita tukar kepada ayat pasif, pastinya saja itu dikedepankan menjadi subjek ayat. Saja itu ditulis oleh Farah. Kerana Farah ialah kata ganti nama yang ketiga. Jika kata ganti diri nama yang ketiga perlulah diawali dengan di, oleh, barulah diikuti dengan nama. Baiklah, contoh yang kedua, saya menggoreng ikan itu. Apakah yang boleh pelajar anggarkan? Apakah jawapan bagi contoh yang kedua ini? Ya, saya menggoreng ikan itu. Apakah subjek bagi ayat ini? Pastinya ikan, ya. Ikan ialah subjek kepada ayat pasif ini. Ikan, okay, saya ialah kata ganti diri yang pertama. Makanya kita tidak boleh letak di, oleh di sini. Maka jawapannya ikan itu saya goreng. Baiklah, pelajar-pelajar, contoh yang ketiga pula. Kita perlulah mendengar nasihat ibu bapa. Kita, kata ganti diri nama yang keberapa? Yang kedua. Okay? Yang kedua. Kita perlulah mendengar nasihat ibu bapa ialah kata ganti diri nama yang kedua. Makanya, ia tidak boleh letak di, oleh seperti soalan yang pertama ini. Okay? Macam mana kita nak tukar? Kita tukar nasihat ibu bapa perlulah kita dengar. Betul ke tidak jawapan ini, pelajar?
Okey, jawapan ni lah benar ya. Jawapan ni betul kerana ini kita ialah kata ganti diri nama yang kedua dan kita tidak boleh letak di oleh ya. Ini adalah serba sedikit bagi soalan tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okay, kita lihat soalan, bentuk soalan seterusnya yang selalu diuji dalam soalan peperiksaan. Baiklah, kita baca dulu soalannya. Gariskan kata kerja yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah. Kemudian nyatakan sama ada kata kerja itu kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. Soalan pertama. Encik Syahari mengasah parang-parang itu sehingga tajam. Mengasah ialah kata kerja aktif. Okey, kata kerja aktif yang diikuti dengan objek parang-parang. Okey, pastinya jawapannya ialah kata kerja transitif. Okey, kenapa? Kenapa kata kerja transitif? Kata kerja transitif ialah kata kerja aktif yang diikuti dengan objek. Ia tidak boleh berdiri sendiri dan perlu diikuti dengan objek. Baiklah, yang kedua, Rohaimi selalu mandi di sungai itu dengan rakan-rakannya. Okey, jawapan ni ialah, jawapan ni ada apa? Tapi kita analisis dulu soalan yang kedua ini. Mandi ialah kata kerja apa? Aktif. Di sungai ini ialah diikuti dengan di, iaitu kata sendi. Di. Tiada objek selepas kata kerja mandi. Maka ini ialah kata kerja tidak transitif ya, pelajar-pelajar. Okay, kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa sebarang objek. Maka jawapan dia ialah kata kerja tidak transitif. Dan yang ketiga, Puan Maria menyiram pokok-pokok bunga orkidnya pada waktu petang. Menyiram ialah kata kerja aktif yang diikuti dengan pokok-pokok bunga, iaitu objek. Maka menyiram ini tidak boleh berdiri sendiri, dia perlu diikuti dengan pokok-pokok bunga orkid. Barulah lengkap maknanya. Maka jawapan ini ialah apa, pelajar-pelajar? Kata kerja transitif. Baiklah, ini adalah serba sedikit bagi contoh soalan-soalan yang lazimnya diuji di dalam peperiksaan. Baiklah, sekian itu saja untuk sesi pada kali ini. Pada pelajar-pelajar, jangan lupa like, komen dan share video ini. Sehingga kita ketemu lagi pada sesi akan datang. Bye.